Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar. Info panas, isu hangat, berita panas pagi ini dipetik dari The Third Force yang ditulis sendiri oleh Reggie Jesse, bertajuk Najib sudah dilupakan, Zahid pun kurang sebut nama dia. Berita penuh. Berbeza dengan gerakan reformasi yang dilancarkan di sekitar tahun 1999, gerakan Solidarity untuk Najib Razak tidak mendapat sambutan dan terus berkubur selepas program yang diadakan di Pekan pada 4 hari bulan September 2022. Siaran online tidak mendapat sambutan yang disangkakan dan program berkenaan hanya dihadiri oleh 300 ke 400 individu, ramai antaranya ahli-ahli UMNO Pekan kawasan Parlimen Datuk Seri Najib Tun Razak. Manakala itu, petisyen pengampunan diraja kepada Datuk Seri Najib Tun Razak gagal mencapai angka 10,000 tanda tangan selepas 4 hari dilancarkan dan terus didiamkan setelah gagal mendapat sambutan. Sebaliknya, 2 petisyen yang dilancarkan bagi meminta Yang di-Pertuan Agong untuk tidak menggunakan kuasa pengampunan terhadap Najib mencecah 100,000 tanda tangan kurang dari 24 jam selepas dilancarkan. Persoalannya, di manakah hilangnya pengikut Najib yang ramai di media sosial? Atau adakah majoriti pengikut ini melibatkan akaun Facebook palsu, laskar cyber upahan dan penyokong berbayar? Jangan lupa, pada 2013, satu agensi audit Twitter mengumumkan bahawa Najib merupakan antara pemimpin dunia yang memiliki pecahan pengikut Twitter palsu yang sangat terbesar di dunia. Memang susah untuk menipu laman petition change.org yang dapat menapis sokongan palsu dengan mudah dan menyingkirkannya daripada hitungan jumlah tanda tangan. Apakah majoriti pengikut Facebook Najib turut palsu? Saya tertanya-tanya. Di luar perkarangan Mahkamah Persekutuan, pada hari Najib dihantar ke penjara Kajang, jumlah penyokong yang hadir tidak sampai 500. Itu pun melibatkan ahli-ahli Barisan Nasional dari Pekan. Berdasarkan perbualan saya dengan 30 lebih individu yang dahulunya penyokong Najib, ramai mengaku bahawa rentetan peristiwa menjurus kepada pemenjaraan Najib menyadarkan mereka bahawa Najib sebenarnya tidak mampu membela diri. Rakan-rakan saya turut menceritakan perkara yang sama dan berdasarkan pemantauan di media sosial dan ruang komen portal-portal berita, majoriti netizen nampak jelas cara Najib dan pasukan peguamnya memperkotak-katikan proses mahkamah. Nampaknya Najib tersilap langkah dan tersalah tafsir kebijaksanaan netizen. Strategi beliau untuk mendapatkan penangguhan keputusan rayuan dengan cara yang tidak betul dan melanggar etika guaman disedari oleh majoriti rakyat Malaysia. Dan mereka menyampah apabila beliau cuba mendapatkan simpati rakyat dengan mendakwah kononnya Badan Kehakiman telah bersikap tidak adil terhadapnya. Rakyat turut meluat dengan ucapan Zahid pada Majlis Taklimat Khas Presiden, di mana para hadirin disajikan dengan beberapa fakta palsu berhubung rayuan akhir SRC Najib dan proses penghakiman. Ini sekaligus menjadikan majlis berkenaan pantas hasutan bersifat menghina hak mahkamah dan satu bentuk salah guna pendanaan UMNO bagi tujuan propaganda untuk memperjuangkan kepentingan seorang pesalah, bukannya agama, bangsa dan negara. Ya, bukan hanya Najib sudah dilupakan, UMNO bakal terima natijah daripada perbuatan tidak bertanggung jawab Zahid. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar. Info panas, isu hangat, berita panas pagi ini dipetik dari The Third Force yang ditulis sendiri oleh Reggie Jesse, bertajuk Najib sudah dilupakan, Zahid pun kurang sebut nama dia. Berita penuh. Berbeza dengan gerakan reformasi yang dilancarkan di sekitar tahun 1999, gerakan Solidarity untuk Najib Razak tidak mendapat sambutan dan terus berkubur selepas program yang diadakan di Pekan
pada 4 hari bulan September 2022. Siaran online tidak mendapat sambutan yang disangkakan dan program berkenaan hanya dihadiri oleh 300 ke 400 individu, ramai antaranya ahli-ahli UMNO Pekan kawasan Parlimen Datuk Seri Najib Tun Razak. Manakala itu, petisyen pengampunan diraja kepada Datuk Seri Najib Tun Razak gagal mencapai angka 10,000 tanda tangan selepas 4 hari dilancarkan dan terus didiamkan setelah gagal mendapat sambutan. Sebaliknya, 2 petisyen yang dilancarkan bagi meminta Yang di-Pertuan Agong untuk tidak menggunakan kuasa pengampunan terhadap Najib mencecah 100,000 tanda tangan kurang dari 24 jam selepas dilancarkan. Persoalannya, di manakah hilangnya pengikut Najib yang ramai di media sosial? Atau adakah majoriti pengikut ini melibatkan akaun Facebook palsu, Laskar Cyber Upahan dan penyokong berbayar? Jangan lupa, pada 2013, satu agensi audit Twitter mengumumkan bahawa Najib merupakan antara pemimpin dunia yang memiliki pecahan pengikut Twitter palsu yang sangat terbesar di dunia. Memang susah untuk menipu laman petition change.org yang dapat menapis sokongan palsu dengan mudah dan menyingkirkannya daripada hitungan jumlah tanda tangan. Apakah majoriti pengikut Facebook Najib turut palsu? Saya tertanya-tanya. Di luar perkarangan Mahkamah Persekutuan pada hari Najib dihantar ke penjara Kajang, jumlah penyokong yang hadir tidak sampai 500. Itu pun melibatkan ahli-ahli Barisan Nasional dari Pekan. Berdasarkan perbualan saya dengan 30 lebih individu yang dahulunya penyokong Najib, ramai mengaku bahawa rentetan peristiwa menjurus kepada pemenjaraan Najib menyadarkan mereka bahawa Najib sebenarnya tidak mampu membela diri. Rakan-rakan saya turut menceritakan perkara yang sama dan berdasarkan pemantauan di media sosial dan ruang komen portal-portal berita, majoriti netizen nampak jelas cara Najib dan pasukan peguamnya memperkotak-katikan proses mahkamah. Nampaknya Najib tersilap langkah dan tersalah tafsir kebijaksanaan netizen. Strategi beliau untuk mendapatkan penangguhan keputusan rayuan dengan cara yang tidak betul dan melanggar etika guaman disedari oleh majoriti rakyat Malaysia. Dan mereka menyampah apabila beliau cuba mendapatkan simpati rakyat dengan mendakwah kononnya Badan Kehakiman telah bersikap tidak adil terhadapnya. Rakyat turut meluat dengan ucapan Zahid pada Majlis Taklimat Khas Presiden, di mana para hadirin disajikan dengan beberapa fakta palsu